Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat. Hari ini kita bersiaran lagi bagi mata pelajaran pengajian am dan fokus utama ialah pada bahagian C iaitu esei dengan mengambil tema sosial dan budaya merujuk isu perpaduan. Hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama saya ada dua orang guru yang begitu berpengalaman. Baik di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama iaitu Cikgu Nurhana binti Muhammad Yun dari Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Selamat datang, Ibu. Terima kasih. Dan ahli panel yang kedua ialah Cikgu Roslinda binti Razadi dari Kolej Tingkatan 6 Pudujaya, Kuala Lumpur. Terima kasih, Ibu, kerana datang. Ya, sama-sama. Jadi hari ini kita akan mengupas isu yang berkaitan dengan tema sosial dan budaya. Salah satu isu yang boleh dibincangkan dalam tema tersebut ialah perpaduan kaum di Malaysia. Oleh itu, fokus perbincangan kita pada episod kali ini adalah berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan, apakah kepentingan perpaduan kepada negara dan apakah dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memupuk dan mengukuhkan perpaduan rakyat di negara kita. Cikgu, boleh tak cikgu terangkan berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan itu sendiri? Baik, terima kasih Cikgu Narizan. Sebelum Cikgu dan Cikgu Roslinda mengupas lebih lanjut mengenai isu perpaduan ini, Cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, perkataan perpaduan membawa maksud penggabungan ataupun perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan lain-lain. Manakala perpaduan kaum boleh ditaktifkan sebagai hubungan erat atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum atau etnik yang berbeza bagi mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Oleh itu, bolehlah dirumuskan bahawa perpaduan adalah satu proses untuk menyatupadukan seluruh masyarakat bagi membentuk satu identiti dan nilai bersama serta wujud perasaan cinta dan bangga akan negara kita. Kita sedia maklum, Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Terdiri daripada masyarakat kaum Melayu, Cina, India dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Baik, berdasarkan pandangan daripada Cikgu Nurhana, bolehlah kita katakan bahawa perpaduan ini merupakan aspek yang penting bagi sebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbagai kaum seperti di Malaysia inilah. Baik, Cikgu Roslinda, bolehkah Cikgu terangkan berkaitan apakah kepentingan perpaduan itu kepada negara kita? Terima kasih Cikgu Narizan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Para pelajar yang Cikgu kasih sekalian, sebagai sebuah negara yang mempunyai penduduk yang pelbagai kaum adalah menjadi keperluan kepada negara kita untuk membina dan memupuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat Malaysia itu sendiri. Antara kepentingan perpaduan adalah dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman akan bertukar menjadi huru-hara dan seterusnya berlakulah pergaduhan atau rusuhan kaum. Keadaan ini disebabkan timbulnya syak dan prasangka antara kaum yang berkemungkinan akan memusnahkan negara kita. Dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni, isu perkauman perlu dihapuskan dalam diri setiap ahli masyarakat di negara kita. Sejarah juga telah membuktikan bahawa dengan adanya isu perkauman ini, maka telah berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang nyata telah menggugat keharmonian negara kita. Untuk mengelakkan perkara ini berulang dan memastikan keharmonian masyarakat kita terus terjaga, maka adalah menjadi keperluan kepada kita semua untuk berjaga-jaga dan melakukan sesuatu supaya perpaduan terus terpelihara di negara kita. Baik, Cikgu Nurhana, selain daripada aspek keharmonian tadi itu, saya percaya bahawa pembangunan yang berterusan juga dapat dijalankan sekiranya perpaduan negara kita ini terbina dengan kukuh. Jadi apa ulasan Cikgu Nurhana? Baiklah, para pelajar sekalian, memang betul apa yang Cikgu Narizan katakan tadi. Perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat negara kita akan menjamin pembangunan yang berterusan dapat dijalankan. Perpaduan dapat menjamin masyarakat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Segala program pembangunan yang dirancang oleh kerajaan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sebagai contoh, program pembangunan seperti Transformasi Nasional 2050 atau TN50 yang merupakan satu inisiatif pembangunan negara merangkumi tahun 2020 hingga tahun 2050. Baik, terima kasih Cikgu Nurhana. Jadi memang jelas
menyatakan bahawa perpaduan itu penting untuk memastikan pembangunan dapat dijalankan secara berterusan. Baik, selain daripada kepentingan perpaduan yang telah dibincangkan sebentar tadi, Cikgu, boleh tak Cikgu Nur Hana terangkan mungkin ada kepentingan lain untuk perpaduan ini? Perpaduan yang wujud dapat menjamin pelibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi negara kita. Segala dasar dan perancangan kerajaan dapat dijayakan dengan gemilang oleh masyarakat yang berbilang kaum. Perpaduan kaum juga secara tidak langsung mampu meningkatkan keyakinan pelabur asing untuk melabur di negara kita. Kedatangan pelabur asing ini ke negara akan meningkatkan lagi peluang pekerjaan dan seterusnya mengukuhkan ekonomi negara. Semangat perpaduan yang wujud dalam kalangan masyarakat, keunikan masyarakat majmuk yang pelbagai kebudayaan dan hidup dalam keadaan harmoni akan menjadi tarikan para pelancong untuk melancong ke negara kita. Para pelancong sama ada dari dalam ataupun dari luar negara akan merasa selamat untuk berada di negara kita. Ini akan dapat mengembangkan lagi ekonomi, industri pelancongan negara dan seterusnya mengukuhkan ekonomi negara. Jadi dari segi konteks ekonomi itu, industri pelancongan memainkan peranan kalau kita bersatu padu. Industri pelancongan. Baik. Kepentingan perpaduan dari segi aspek politik, bagaimana itu? Terima kasih Cikgu Narizan. Para pelajar dan cikgu kasih sekalian, perpaduan kaum amat penting untuk mengekalkan kestabilan politik negara kita. Keadaan kestabilan politik yang terjamin apabila masyarakat dan pelbagai kaum boleh duduk bersama-sama untuk membentuk pentadbiran yang kukuh demi sebuah kerajaan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Masyarakat dan pelbagai kaum ini juga akan sentiasa bersikap bertoleransi tanpa mewujudkan perasaan perkauman dalam diri mereka. Pemimpin-pemimpin negara juga tidak akan mengeluarkan pandangan yang boleh menjejaskan hubungan baik antara sesama kaum ini. Keadaan ini seterusnya akan dapat membentuk sebuah negara yang aman, harmoni, seterusnya dapat mengekalkan kestabilan politik di negara kita ini. Baik, terima kasih. Jadi, pelajar-pelajar, nampaknya perbincangan kita semakin menarik. Jadi berdasarkan pandangan kepada kedua-dua ahli panel kita tadi, jelas menunjukkan bahawa perpaduan amat penting kepada sebuah negara. Jadi tanpa perpaduan, negara kita akan sukar menjadi sebuah negara maju dan gemilang di mata dunia. Jadi Cikgu Nur Hana, jelaslah bahawa perpaduan ini penting kepada negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Untuk mengukuhkan perpaduan, apakah usaha-usaha yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan? Mohon berikan pendapat, Cikgu. Baiklah, para pelajar sekalian, disebabkan perpaduan ini amat penting dalam membentuk negara yang gemilang dan terbilang, maka pihak kerajaan telah merancang dan melaksanakan pelbagai usaha dalam mengukuhkan perpaduan. Antara usaha untuk mengukuhkan perpaduan ini adalah pembentukan ideologi negara, iaitu Rukun Negara. Rukun Negara telah diperkenalkan pada 1 Ogos 1970. Rukun Negara ini dibentuk dengan tujuan utama, iaitu membentuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Terdapat 5 prinsip dalam Rukun Negara yang jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Khususnya merujuk kepada prinsip Rukun Negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini amat penting dalam konteks mengekalkan keharmonian masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Misalnya penggunaan bahasa yang lembut dapat melahirkan nilai kesopanan dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Selain itu, kerajaan juga telah memperkenalkan pelbagai dasar dalam memperkukuhkan perpaduan di negara kita. Antaranya adalah dasar pendidikan kebangsaan, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional, dasar wawasan negara, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar sosial negara, dasar integrasi nasional dan dasar sukan negara. Kita ambil dasar yang paling hampir dengan kita, iaitu dasar pendidikan kebangsaan. Dasar ini telah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah kerajaan dan sekolah-sekolah bukan kerajaan. Penggunaan bahasa kebangsaan ini boleh memudahkan komunikasi antara pelajar pelbagai kaum. Kedudukan serta peranan bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan ini dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan Artikel 152. Artikel 152 ini telah mewujudkan satu bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu.
Begitu juga dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 yang telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita. Akta Pelajaran 1961 pula menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam dasar pendidikan kebangsaan. Manakala dalam Akta Pendidikan 1996 jelas bahawa kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama hanya untuk sekolah kebangsaan saja. Manakala sekolah jenis kebangsaan pula dibenarkan menggunakan bahasa ibunda masing-masing, tetapi bahasa kebangsaan wajib diajar di sekolah jenis kebangsaan. Baik Cikgu Norhana. Bahasa kebangsaan ini sebagai subjek wajib, apa keperluan? Sudah semestinya Cikgu Narizan, kewajipan mempelajari bahasa kebangsaan ini bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Ada juga, maksudnya bahasa ibunda tu. Alright. Seperti yang sedia maklum, masyarakat Malaysia perlu menerima hakikat bahawa bahasa kebangsaan ini bertindak sebagai tali penghubung terpenting dalam usaha memupuk perpaduan, dan kerana bahasa kebangsaan boleh berperanan sebagai bahasa pengantaraan antara masyarakat yang berbilang kaum. Kaum-kaum lain boleh mempelajari bahasa dan kebudayaan kaum masing-masing tanpa halangan. Diharap dengan semangat toleransi dan hormat menghormati ini mampu memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dalam mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia, pihak kerajaan juga berusaha dalam membuat pendemokrasian pendidikan. Pendemokrasian pendidikan ini memberi peluang dan meningkatkan mutu pendidikan dengan mengagihkan peruntukan secara adil serta memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dari kawasan luar bandar ataupun pedalaman, tanpa mengira kaum. Di samping itu juga, peralatan serta kemudahan yang dibekalkan ke sekolah-sekolah juga diagihkan sama rata, tanpa mengira jenis sekolah itu sama ada sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah jenis bukan kebangsaan. Diharap dengan usaha ini semua kaum akan dapat menikmati kemudahan yang sama dalam pendidikan. Keadaan ini tidak akan mewujudkan perbezaan kemudahan yang diperuntukkan kepada semua jenis sekolah. Selain itu, pelajar-pelajar dari kalangan pelbagai kaum tidak disekat untuk bersekolah di mana-mana sekolah pun. Mereka ini bebas untuk memilih sekolah mana yang mereka inginkan. Walaupun sekolah-sekolah ini berbeza dari bahasa pengantar, namun sukatan, buku teks, peperiksaan dan jadual diselaraskan secara berpusat. Baik, terima kasih Cikgu Norhana di atas penerangan. Cikgu Roslinda, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan dasar pendidikan kebangsaan. Jadi ada tak apa-apa orang kata pandangan yang berkaitan dengan dasar pendidikan kebangsaan ni, Cikgu? Baik. Terima kasih Cikgu Narizan. Baik, para pelajar yang Cikgu kasih sekalian, dasar pendidikan kebangsaan ini sangat penting untuk membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggunakan sistem kurikulum yang sama yang berorientasikan Malaysia. Penggunaan kurikulum yang sama ini dikenali sebagai kurikulum kebangsaan. Di bawah kurikulum kebangsaan ini, kurikulum bersepadu sekolah rendah ataupun KBSR dan yang terbaru, kurikulum standard sekolah rendah ataupun KSSR telah digubal khusus untuk pelajar di peringkat rendah, bertujuan untuk membangunkan modal insan yang berilmu pengetahuan di samping menerapkan nilai-nilai murni serta semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia itu sendiri. Begitu juga dengan kurikulum bersepadu sekolah menengah ataupun kita kenali sebagai KBSM dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Kedua-dua kurikulum ini sebenarnya merupakan kesinambungan kurikulum sekolah rendah yang menekankan pendidikan seimbang dan bersepadu dalam kalangan pelajar peringkat menengah. Melalui kurikulum yang sama ini, asas perpaduan dapat dipupuk semenjak dari alam persekolahan lagi. Seterusnya, sukatan pelajaran yang sama dengan isi kandungan yang berteraskan Malaysia sebagai salah satu asas dalam sistem pelajaran kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara. Seterusnya, pendedahan kepada mata pelajaran yang boleh memupuk perpaduan juga perlu diutamakan dalam mengukuhkan perpaduan di Malaysia. Mata pelajaran sejarah sebagai contohnya memainkan peranan yang sangat penting ke arah memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar di negara kita.
Okay, seterusnya Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mewujudkan rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun kita kenali sebagai RIMUP di sekolah-sekolah. Selain pada RIMUP, aktiviti co-curriculum juga dijadikan sebagai satu aktiviti yang wajib bagi semua pelajar untuk menyertainya bersama-sama. Selain daripada itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mewujudkan sekolah wawasan di mana konsep sekolah ini ialah 3 buah sekolah jenis kebangsaan akan diletakkan di sebuah kawasan yang sama dan mereka akan berkongsi kemudahan dan prasarana yang sama seperti kantin, dewan dan sebagainya. Dan ini sekaligus akan dapat mewujudkan ruang interaksi dan juga mengukuhkan perpaduan dalam kalangan mereka. Dan akhir sekali, pihak kerajaan juga telah memperkasakan sekolah kebangsaan dengan tujuan untuk menjadikan sekolah kebangsaan ini sebagai pilihan utama ibu bapa pelbagai kaum untuk menghantar anak mereka ke sekolah, sekaligus menjadi satu medium yang sangat baik untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan anak-anak kita. Daripada penerangan Cikgu Nurhana dan Cikgu Roslinda yang panjang lebar tadi, kita dapat rumuskan bahawa pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mengukuhkan perpaduan di negara kita selaras dengan matlamat dasar pendidikan negara. Baiklah para pelajar, selain daripada dasar pendidikan kebangsaan, dasar ekonomi baru juga telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia. Jadi apa pandangan Cikgu Roslinda berkaitan dengan pernyataan ini? Terima kasih Cikgu Narizan. Para pelajar dan cikgu kasih sekalian, dasar ekonomi baru ataupun DEB telah dirancang dengan teliti dan telah dilaksanakan bermula tahun 1971 sehingga 1990. DEB ini mempunyai 2 objektif. Yang pertama, untuk membasmi kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, untuk menyusun semula masyarakat ini. Okey, seterusnya, sebagai kesinambungan daripada DEB ini, kerajaan telah melaksanakan dasar pembangunan nasional yang ataupun kita kenali sebagai DPN yang bermula pada tahun 1991 hingga tahun 2000. Matlamat utama DPN adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hal ini kerana masyarakat yang bersatu padu adalah penting untuk mengukuhkan kestabilan sosial dan politik, seterusnya mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Baik, terima kasih Cikgu Roslinda. Berdasarkan dasar yang telah dibincangkan tadi, adakah terdapat dasar-dasar lain Cikgu Nurhana berkaitan dengan bagaimana kita kerajaan memperkukuhkan perpaduan kaum di Malaysia? Baiklah, terima kasih Cikgu Narizan. Okay, para pelajar yang dikasihi sekalian, kerajaan telah memperkenalkan dasar wawasan negara iaitu DWN yang telah dijalankan dari tahun 2001 hingga tahun 2010. Dasar wawasan negara adalah gabungan teras kritikal dasar pembangunan DEB dan DPN dengan tujuan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni serta ikatan perkongsian yang saksama. Strategi pelaksanaan dasar wawasan negara adalah membasmi kemiskinan dalam kalangan masyarakat, menyusunkan semula masyarakat dan merancang pembangunan yang seimbang dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Baik, terima kasih Cikgu Nurhana. Jadi para pelajar, terdapat 3 dasar telah dibincangkan oleh ahli panel kita iaitu dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan dasar wawasan negara. Ketiga-tiga dasar ini jelas menunjukkan betapa seriusnya pihak kerajaan dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbagai kaum di Malaysia. Selain daripada data tersebut, mungkin ada dasar-dasar lain Cikgu yang boleh Cikgu terangkan? Ya, betul. Kerajaan telah memandang serius berkaitan dengan isu perpaduan ini. Oleh itu, kerajaan telah memperkenalkan dasar kebudayaan kebangsaan. Objektif utama dasar kebudayaan kebangsaan adalah mengukuhkan perpaduan negara menerusi satu corak kebudayaan nasional. Dasar kebudayaan kebangsaan menekankan 3 prinsip utama iaitu berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Baik, terima kasih Cikgu Nurhana. Cikgu Roslinda, mungkin dasar sosial negara ini juga merupakan satu usaha kerajaan untuk membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Terima kasih Cikgu Narizan. Sememangnya betul ya. Dasar sosial negara juga penting untuk memupuk perpaduan kaum di negara kita. Dasar sosial negara ini mempunyai objektif iaitu menjamin setiap individu, keluarga, komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, budaya, gender dan fahaman politik serta wilayah menyertai dan memberi sumbangan kepada
arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Selain dasar sosial negara, dasar integrasi nasional juga sangat penting dalam usaha kerajaan memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Dalam dasar integrasi nasional ini dibentuk dalam usaha untuk mencapai 4 objektif yang paling penting. Yang pertama, memelihara keamanan. Yang kedua, meningkatkan persefahaman tanpa mewujudkan sifat perkauman. Seterusnya, membentuk budaya yang sesuai yang diamalkan oleh semua kaum. Dan yang terakhir, meningkatkan toleransi antara kaum. Dalam usaha untuk menjayakan dasar integrasi nasional ini, kerajaan telah melaksanakan beberapa strategi, antaranya penubuhan agensi kerajaan yang khusus untuk membantu orang Melayu bergiat dalam perniagaan ataupun perusahaan. Antara agensi kerajaan yang saya maksudkan itu adalah MARA dan juga UDA. Jadi pihak kerajaan juga telah menempatkan pegawai di wilayah-wilayah lain bagi mewujudkan hubungan erat antara penduduk di wilayah-wilayah yang berlainan. Baik, terima kasih Cikgu Roslinda. Jadi mungkin yang terakhir untuk dasar ini, bagaimana dasar sukan dapat digunakan untuk memperkukuhkan perpaduan kaum di negara kita ini? Ya, tepat sekali Cikgu Narizan. Dasar sukan negara boleh mengukuhkan lagi perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, sukan menyumbang kepada peningkatan jalinan hubungan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Penyertaan, kerjasama dan sokongan terhadap aktiviti sukan akan dapat meningkatkan tahap kesihatan dalam kalangan komuniti di negara kita. Selain itu, peranan ikon sukan negara bukan saja terhad untuk mengharumkan nama negara, tetapi berperanan juga untuk membantu untuk mengukuhkan lagi perpaduan negara. Situasi ini selalu kita lihat bila adanya satu perlawanan bola sepak contohnya. Sudah pasti stadium ataupun restoran-restoran yang menayangkan perlawanan ini secara langsung akan penuh dengan peminat-peminat. Tidak kira kaum, bangsa dan agama. Mereka ni semua boleh duduk bersama-sama untuk meraihkan dengan kemenangan perlawanan tersebut. Dapat disimpulkan di sini, sukan dan permainan ini merupakan medan pertemuan kaum yang semula jadi. Kerana penyertaan dalam aktiviti sukan tidak mengira aspek perkauman. Baik, terima kasih Cikgu Nurhana. Demikianlah para pelajar, perpaduan sememangnya memainkan peranan yang penting dalam keharmonian dan kesejahteraan rakyat dan di negara kita yang tercinta ini.
Jadi cikgu harap kamu semua telah mencatat isi-isi penting dan memahami perkara-perkara yang telah dibincangkan pada episod kali ini. Sekian dulu buat kali ini. Sekian, terima kasih.